Kesuburan ni dia ada dua benda. Satu kita panggil primary infertility, yang kedua kita panggil secondary infertility. Primary infertility ni saya nak parents jelas benda ni, sebab kalau dia tak faham nanti dia tak tahu apa benda yang dia nak kena buat. Untuk primary infertility ni adalah kepada wanita yang dah berkahwin tetapi dia tidak pernah mengandung langsung. Dia tak pernah mengandung. So itu kita consider sebagai primary infertility. Untuk secondary infertility pula, ia dirujuk kepada mereka yang dah pernah mengandung dan beranak. Lepas tu contohlah, sekarang ni dah 11 tahun saya tak mengandung. Saya try to conceive lagi tapi tak berjaya. So keadaan ini adalah kita panggil sebagai secondary infertility. So of course dia punya cara nak investigate dia tak sama. Orang yang mengalami masalah primary infertility tadi dengan mereka yang mengalami masalah secondary infertility tadi ada sedikit persamaan tetapi ada juga perbezaan dalam penyiasatannya. Okey, jika anda ada masalah kesuburan, kalau boleh dapatkan nasihat daripada doktor anda lah. So pergi ke klinik dan bawa pasangan, jangan pergi seorang-seorang saja. Sebabnya kalau datang isteri saja, nanti bila doktor sampaikan maklumat apa yang nak kena buat, ini kena macam ni, ini kena macam ni, tapi you tak boleh nak sampaikan balik dekat you punya partner. So dia punya message tu delay, tak sampai, ataupun memang dia tak faham and then dia terus block, tak nak lah, tak jadi buat. Dan sampai bila-bila lah masalah you tak selesai. So bercakap tentang masalah ketidaksuburan tadi, dia tidak semestinya faktor wanita sahaja, ada juga faktor lelaki. Sebab tu kita galakkan suami isteri tu datang bersama. Makanya bila datang bersama tu kita boleh tanya banyak benda. Contohnya kekerapan hubungan suami isteri tu berapa kerap, and then ada PJJ ke tidak, ataupun ada benda-benda lain, ada masalah kesihatan yang lain-lain ke sebelum ni yang kita kena further investigate dulu ke, yang menyebabkan tak subur tadi ke, macam tu. Kalau bila you datang bersama-sama, kita kena buang ego lah, sebab kita kan kahwin sama-sama, nak hidup semati janji kan, nak hidup sama-sama. So kenalah datang buat pemeriksaan pun bersama-sama ni. Tak, masa nak sebelum kahwin sweet, bila dah ada masalah tak sweet dah. Lepas tu kau lah ni punya pasal. Tak boleh macam tu. So bila ada masalah-masalah dalam untuk kita suami isteri, kita kena muafakat, kita kena duduk berbincang and then pergi jumpa dengan doktor, buang rasa malu, buang ego, dengar dulu apa yang nak dibincangkan, apa penyiasatan yang boleh dilakukan, dan cuba minta pendapat doktor bila dah tahu apa masalah-masalahnya, apa yang you boleh buat untuk dapat baby. Okey, kebiasaannya kita akan ambil darah dulu untuk wanita, darah pada hari kedua, darah pada hari ke-21. Kemudian kita juga akan lakukan pemeriksaan ultrasound. Ada juga wanita yang kita akan minta dia buat HSG, heterosalpingogram, di mana kita akan tengok dia punya tube dia ada masalah ke tidak. And then kita akan buat kepada lelaki iaitu semen analysis untuk tengok dia punya semen, kuantiti semen dia cacat ke, kepala sperm tu kelajuan dia slow sangat ke, kuantiti dia tak cukup ke. So itu antara perkara-perkara yang kita akan buat dahulu. Untuk rawatan kesuburan ni, kebiasaannya kalau untuk primary infertility, kita galakkan pasangan yang berkahwin ni dia lakukan pemeriksaan selepas 6 bulan ataupun selepas setahun. Tetapi sekiranya anda baru berkahwin, cuma wanita tersebut usianya agak tua, 35 tahun dan ke atas baru dia kahwin, itu dia kena lakukan segeralah, janganlah tunggu setahun. Datang je lah awal, sebab wanita ni kita kena faham bila semakin faktor dia berusia, dia punya kuantiti ataupun kualiti dia punya usait tu, telur dia tu mungkin berkurangan. So makanya kita nak tahu sekiranya ada apa-apa masalah dan kita boleh detect awal.